Okay, hari ni kita bersama dengan Land Rover Defender terbaru Yang versi depan mata kita ni ada dua unit dan dua-duanya ialah versi 3 liter. Jadi untuk Land Rover Defender ni bermula dengan 2 liter, kemudian ada 3 liter, ada dua versi lah. Dan versi 2 liter tu harga permulaan dia lah 798,000, basically 800,000. Dan untuk versi 3 liter yang seperti ini harga dia 998, basically 1 juta lah. So beza antara 2 liter dengan 3 liter ialah 200,000. Dan kereta ni memang kita tengok mungkin kita terkejut dengan harga dia, pasal sebelum ni Land Rover Defender kira kereta kerja, kereta lasak. Tapi Land Rover ni sebenarnya saya rasa dalam keadaan di mana mereka dah sedar bahawa jenama ni dia sukar untuk jual kereta-kereta yang harga murah, mungkin kurang minat ke apa ke. So dia nak fokus kepada jenama Land Rover tu sebagai jenama premium. Maksudnya kalau kita tengok sebelum ni sebenarnya volume yang banyak ialah untuk Range Rover macam Evoque, Vela. So saya rasa kenapa dia orang bergerak ke arah itu ialah kena sebab itulah. Kerana memang peminat-peminat Land Rover yang datang membeli, mereka melihat jenama ni sebagai jenama premium. Dan mereka yang membeli ini bukanlah mereka-mereka yang mencari practicality sebenarnya, tapi mencarikan kelainan dan juga status. So kita tengok antara bukti yang kereta ni ialah kereta yang sangat mewah ialah belakang ni untuk dia tailgate ni ada soft close. So soft close feature untuk tailgate pun menunjukkan ianya sebuah kenderaan yang mewah, tetapi mempunyai ciri-ciri reka bentuk lasak. Sebagai contoh kita tengok untuk kereta-kereta lain kan, kalau you buat Porsche ke, you buat Bentley ke, Rolls Royce, you tak boleh ada bare metal. Tapi dalam Land Rover ini sebagai satu ciri unik dan dia punya unique selling point, kereta ni nampak tough, nampak lasak kan. Kalau kita tengok dia punya lantai-lantai ni semua ni benda-benda macam ni kalau dalam kereta lain tak lepas mesti nak berbalut dengan kapet dan berbagai-bagai benda macam tu. Tapi dalam Land Rover dia orang boleh lepas gunakan. Nampak ni, reka bentuk macam ni menjadi satu kelebihan kepada Land Rover, di mana untuk orang lain ini adalah satu kelemahan. So kita tengok, itulah saya rasa dia punya approach dia, dan kenapa kita tengok kereta ni mempunyai harga yang begitu mahal. Dan salah satu sebab kenapa harga dia begitu mahal ialah kerana dia datang dengan ciri-ciri yang sangat canggih lah. Salah satunya yang dia gunakan ialah dia punya air suspension, dan juga tu dia punya apa orang panggil side footrest tu dia bergerak bila kita buka dia keluar. So bila kita tengok dalam kabin lagi sekali, kita tengok berciri-ciri yang orang lain tak boleh buat dan tak lepas, dan akan dikira sebagai kelemahan bare metal ataupun bare plastik, painted plastik. Painted plastik ni tak lepas lah untuk kereta-kereta mewah lain, tapi pada dalam Land Rover orang nak ni bare metal, bukan bare plastik pun bare metal. Ni memang ada berbalut dengan leather. Ni plastik keras, lasak. So kalau kereta lain plastik macam ni orang kata murah, tapi untuk Land Rover nampak lasak. So dia telah berjaya menggunakan jenama ataupun persepsi jenama yang dia orang ada untuk menjadikan kereta ni unik, sambil menggunakan ciri-ciri yang orang lain tak boleh buat dan tak boleh gunakan. So kita tengok dalam kabin ni pun nampak dia punya gaya dia adalah gaya lasak kan. Ini semua ni gaya lasak, ada pecahan-pecahan ni, nampak kekukuhan lah. Ada grab rail, grab handle, dan dia punya steering pun bukan nampak macam steering kereta mewah, nampak macam steering kereta lasak dengan exposed cruise dan benda-benda macam tu lah. Cara dia reka bentuk seat ni, kemasan-kemasan ni pun memang digunakan untuk menjadikan kelasakan. Chamfered edges ni digunakan sebagai satu ciri dalam reka bentuk dia. Dan ini kita nampak dia merata-rata tempat. Ada chamfered edges. Chamfered edges ni memang a usual trick used by car manufacturers and designers untuk give strength to cars. Usually kalau kita tengok dekat atas kereta, dia orang gunakan double crease. Kat tepi ni nampak macam double crease kan. So dia chamfered edges. Jadi chamfered edges ni memang dah lama digunakan oleh Land Rover, terutama sekali dalam dia punya Discovery dulu. So kini ciri-ciri ni dia ulang balik lah. Dan yang ini seperti yang kita biasa tengok ni, macam lantai aluminium so dia gunakan corak ni balik dekat dalam plastik molding untuk tepi ni sebagai cara untuk menguatkan lagi image lasak dia. Dan of course untuk variant yang ini, untuk model yang kita nampak ni, penuh dengan aksesori seperti tangga
Jadi tangga ni memang betul boleh digunakan untuk memanjat So ia memang boleh panjat benda ni. Saya tak tahu macam mana nak turunkan, tapi boleh panjat. Ada cara lah untuk turunkan benda ni. Dan ke atas ni ada roof rack, dan roof rack ni boleh carry 300 kg. So itu satu berat yang agak tinggi juga untuk satu roof rack Dan ini ada dia panggil Alpine Windows. Alpine Window ni memang ciri lama Land Rover, dan kereta-kereta tahun 70-an dan 60-an banyak macam tu. Lagi sekali kita masuk ke belakang, sama, ciri yang sama, exposed metal. Dan dia punya reka bentuk seat dia bukan reka bentuk mewah, tapi reka bentuk lasak. Dan itu dia punya Alpine Window tadi yang saya cakapkan. Dan kita tengok kat belakang ni, dia ada satu ciri unik, iaitu ada attachment point. Attachment point ni kita boleh beli aksesori dan pasangkan situ. Macam kat sini sekarang ada ni aksesori tempat macam meja ni, saya rasa ni, tapi saya tak tahu macam nak buka lah. So ni dia punya salah satu aksesori yang dia boleh beli. Ada aksesori lain yang dia jual lah, tempat hanger untuk gantung baju, dan ada beberapa lagi lah. Kat bawah ni kita nampak ada USB port, dan juga ada 12 volt punya outlet. Bukan, dua-dua semua USB port. Tak, ni dua 12 volt punya outlet, tapi yang kat tengah tu USB-C. Ada aircon vent. Dan itu dia versi 3 liter. Jadi kita nak tengok sikit dia punya engine dia. Nak cuba buka sekejap engine bay dia. Kita tengok sekejap engine bay kereta ni. Enjin dalam Land Rover Defender ni adalah datang daripada Ingenium punya family, daripada Land Rover. Ingenium family basically satu silinder 500cc lah. Jadi yang petrol tu ada 3, 4 ataupun 6 silinder, 1.5, 2 liter ataupun 3 liter. Yang 3 liter ni adalah enjin inline 6 Yang menariknya kereta ni menggunakan sistem electrical 48 volt. Dan ini membolehkan ia menggunakan electric supercharger dan juga starter generator combo lah. Jadi ini membolehkan ia sebagai sebuah mild hybrid. Dan ianya menghasilkan seperti kita cakap tadi 400 PS ataupun 395 kuasa kuda. Sistem 48 volt ni serupa, similar dengan Mercedes-Benz punya EQ Boost ataupun Audi punya sistem 48 volt. Antara ciri unik lain yang menggunakan sistem multi-air ataupun uni-air electro-hydraulic variable valve lift. Ini boleh membolehkan mereka mengawal pembukaan dan penutupan injap secara lebih terkawal untuk menghasilkan kuasa dan juga kadar pencemaran yang lebih rendah. Sistem ni dilesenkan daripada Schaeffler Group, yang juga sebelum itu melesenkan sistem ini daripada Fiat Chrysler. Asasnya inilah sistem variable valve timing lah. Ciri lain include roller bearing on the cam and balancer shaft, dan juga computer control variable oil and water pump lah. Ini membolehkan enjin ni lebih cepat mengekalkan suhu optimum. Ketika masa sejuk dia akan cepat naik kepada suhu optimum dan mengurangkan kadar penggunaan kuasa for the ancillaries. So it's not your typical family SUV lah. Dia memang high performance product. Pasal harga dia pun harga high performance lah. Lagi sekali kita tengok ciri-ciri lasak Ini plastik molded. Dan kat depan dia juga mempunyai reka bentuk yang lasak. Okey, sekarang itu saja kita punya short walk around of the Land Rover Defender terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.